Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pelajar. Hari ini Cikgu Darina ingin mengajar kepada pelajar-pelajar yang menonton video pada hari ini tentang karangan jenis cerita. Mesti pelajar-pelajar ada yang berminat untuk menulis karangan jenis cerita. Jadi, Cikgu nak tunjukkan di sini bagaimanakah cara kita hendak menulis karangan jenis cerita yang betul, yang mempunyai semua isi-isi yang padat dan betul juga tersusun. Jadi di sini cikgu tunjukkan dulu karangan jenis cerita, di mana karangan jenis cerita ini ada pelbagai jenis. Iaitu kita juga disebut sebagai karangan umum, di mana karangan umum ini merangkumi karangan jenis cerita, iaitu karangan jenis cerita yang biasa kita ceritakan di dalam karangan. Kemudian ia juga disebut sebagai karangan jenis cereka. Maksudnya karangan itu yang kita reka sendiri walaupun bukan daripada pengalaman kita ataupun peristiwa yang pernah kita lalui, tetapi kita reka karangan tersebut. Kemudian ada juga karangan pengalaman, iaitu pengalaman adalah daripada pengalaman kita sendiri. Jadi kita buatkan ia sebagai satu cerita daripada pengalaman yang kita telah berlaku, pengalaman yang telah berlaku. Kemudian begitu juga disebut juga sebagai karangan jenis perihal, iaitu dia seperti karangan cerita, kita menceritakan sesuatu perkara ataupun keadaan yang berlaku. Kemudian ada juga kita sebut juga sebagai karangan jenis gambaran, iaitu gambaran kita tentang keadaan ataupun begitu juga dipanggil situasi yang bersama maksud dengan gambaran, iaitu gambaran kita tentang keadaan situasi ataupun cerita yang ingin kita sampaikan. Jadi kesemua tajuk ini iaitu cerita, cereka, pengalaman, perihal, gambaran dan juga situasi adalah merupakan cerita yang sama. Jadi pelajar boleh gabungkan di sini, iaitu di mana semuanya ini adalah tentang karangan kita menceritakan sesuatu peristiwa sama ada ia benar-benar berlaku ataupun hanya rekaan kita semata-mata. Jadi di sini untuk kita menulis karangan jenis cerita, iaitu karangan ini mungkin juga berdasarkan pengalaman, bacaan kita ataupun perbualan dan juga mungkin juga rekaan kita sendiri. Jadi di sini ketiga-tiga termasuklah rekaan kita boleh dijadikan sebagai karangan jenis cerita. Olahan cerita yang teratur dan tersusun perlulah dilakukan supaya dengan apa cerita yang kita sampaikan itu dapat menarik minat pembaca. Itu yang paling penting. Sekiranya karangan pelajar-pelajar tidak menarik pembaca ataupun guru untuk membaca, itu menyebabkan berlaku kurangnya markah ataupun kurangnya minat untuk kita membaca karangan pelajar-pelajar. Jadi pelajar perlulah pandai mengolah cerita mengikut keadaan dan situasi serta aturan yang betul. Barulah karangan pelajar lebih bagus dan lebih diminati untuk didengar dan dibaca. Okey pelajar. Jadi untuk kita menulis karangan cerita, apa yang penting? Iaitu untuk idea apabila kita hendak menulis karangan cerita, cereka, pengalaman, situasi, perihal ataupun gambaran dan sebagainya yang berkaitan tentang penceritaan, yang paling penting pelajar perlu mengguna idea-idea yang telah cikgu tunjukkan di sini, iaitu apa, siapa, mengapa, bagaimana, bila dan di mana. Jadi semua kata tanya ini perlulah pelajar gunakan dalam menghasilkan karangan jenis cerita, iaitu tentang apa yang berlaku, siapa yang ada dalam karangan dalam penceritaan tersebut ataupun cereka yang pelajar ingin reka, mengapa berlakunya peristiwa tersebut, bagaimana ia terjadi,
Bilakah? Mungkin pada waktu petang, minggu lepas, minggu pagi tadi dan sebagainya. Bila-bila sahaja pelajar boleh reka dan cerita. Dan akhir sekali yang paling penting ialah di mana. Di mana perkara itu berlaku. Jadi untuk menulis karangan cerita yang paling penting, pelajar hendaklah menceritakan peristiwa yang telah berlaku. Kerana kita hendak menceritakan peristiwa tersebut, jadi peristiwa ataupun cerita itu mestilah yang telah berlaku. Kerana karangan jenis cerita ini termasuk di dalam pengalaman. Kerana pengalaman adalah perkara yang telah berlaku. Begitu juga situasi, perihal dan juga gambaran. Begitu juga untuk menulis karangan jenis cerita, pelajar perlu mempunyai daya imajinasi dan kreativiti yang tinggi supaya karangan yang pelajar buat itu menarik minat pembaca. Okey, jadi daya imajinasi untuk kita mereka cerita itu perlulah tinggi dan mempunyai kreativiti pelajar-pelajar yang baik dan tinggi. Okey, jadi cikgu menunjukkan di sini contoh karangan jenis cerita, tetapi cikgu telah menulis rangka karangan di mana ini berbentuk karangan jenis cerita ataupun pengalaman ataupun juga perihal. Okey, jadi ini adalah tajuk yang telah cikgu tunjukkan, iaitu tragedi suatu petang. Jadi apa yang berlaku? Itu persoalan kita. Apa yang berlaku pada petang itu? Iaitu berlakunya kebakaran. Jadi itulah karangan yang hendak kita tulis, iaitu tentang kebakaran yang berlaku pada suatu petang. Jadi di sini cikgu telah meletakkan rangka karangan mengikut perenggan, iaitu bermula dari perenggan yang pertama, iaitu tentang pendahuluan, di mana pelajar boleh menulis pendahuluan tentang apa yang berlaku pada petang tersebut, apa yang kita lakukan sebelum kita meneruskan kepada penceritaan kemuncak, iaitu pada perenggan yang kedua. Jadi perenggan pertama ini hanya santai dahulu, kita ceritakan apa yang kita lakukan, contohnya di sini, iaitu bermain badminton. Apa yang kita lakukan pada petang tersebut. Jadi di sini pelajar boleh meletakkan dengan siapa kita bermain, pada waktu bila, iaitu mestilah pada waktu petang sebab ceritanya tentang suatu petang. Okey, jadi keadaannya bagaimana? Bagaimana pada keadaan petang itu? Cuaca cerah dan nyaman. Bagaimanakah perasaan? Tentulah seronok bermain. Jadi di situ kita boleh menuliskan pendahuluan yang ringkas sahaja. Kemudian barulah kita menceritakan tentang tajuk sebenar di dalam isi yang pertama dalam perenggan yang kedua, iaitu tentang apa yang berlaku. Iaitu tentang, kita boleh cerita di sini, ternampak asap berkepul-kepul di mana rumah jiran yang terbakar. Jadi di sini pelajar boleh menceritakan apa yang terjadi, bagaimana berlakunya peristiwa tersebut di dalam perenggan ketiga, mengapa boleh berlaku, mungkin disebabkan kerana dalam cerita ini bahagian dapur rumah Encik Dahlan terbakar. Mungkin disebabkan api ketika memasak dan sebagainya. Okey, jadi di sini kita boleh letakkan pelbagai ayat tanya ataupun kata tanya yang boleh diletakkan dalam karangan. Dan kemuncaknya iaitu pada perenggan yang keempat di mana penutup apa yang terjadi. Jadi kita hendaklah menulis secara berperingkat-peringkat dari permulaan kita bermain, kemudian kita ternampak sesuatu, kita membantu dan akhirnya siapa yang membantu untuk memadamkan kebakaran. Jadi apakah yang berlaku pada rumah tersebut, pelajar boleh menceritakan berdasarkan pengalaman ataupun rekaan sendiri sama ada rumah itu hangus terbakar ataupun boleh diselamatkan. Jadi untuk pelajar-pelajar bolehlah mencuba menulis karangan ini di rumah berdasarkan rangka karangan yang cikgu telah berikan ini. Jadi sampai di sini saja pelajar. Terima kasih semua. Assalamualaikum dan salam sejahtera.